Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 14 hari bulan 12 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in dengan petikan juga daripada syarahnya I'anatut Talibin. I'anatut Talibin. Perbincangan kita dalam far'un fi jawazil jam'i bil maradi. Tengok bagi pelajar yang ada kitab warna hijau, muka surat 237. Kitab hak lama 224. Far'un maknanya cawangan, cabang perbincangan. Perbincangan asal kitab kita ni dalam bab apa? Bab salatul musafir. Orang musafir dia boleh qasar 4 jadi 2, dan dia boleh jamak 2 waktu jadi 1. Jamak ada 2, satu dia panggil jamak takdim, makna kita solat zuhur dalam waktu zuhur kemudian ditarik asar ke dalam waktu zuhur, itu jamak takdim. Solat maghrib dalam waktu maghrib kemudian ditarik isya dalam waktu maghrib. Ataupun jamak takhir. Jamak takhir maknanya kita tukar, kita pergi solat apa? Solat sepatutnya kita solat dulu zuhur kan, tapi kita tukar pergi solat apa? Solat zuhur dalam waktu asar. Itu dia panggil jamak apa? Takhir. Kita lewatkan maghrib ke dalam waktu isya, itu nama dia jamak takhir. Jadi 2 saja jamak. Ada satu lagi, setengah orang ni dia jamak 5, dia tak semaya belaka. Tu dia panggil jamak karut nama dia. Dia tak semaya, betul isya kara dia jamak belaka. Itu tak ada dalam mazhab tu, ada dalam kepala dia ya. Maka isu yang kita nak bincang ni para pelajar, masalah orang sakit. Al-jam'u li ajlil marad. Al-jam'u bil maradi. Kita jamak kerana sakit, boleh ke tak boleh? Tengok qala al-musannifu rahimahullahu taala, dia kata yajuzul jam'u bil maradi taqdiman wa ta'khiran 'ala al-mukhtar. Bahasa dianya, harus bagi seorang itu melakukan jamak kerana sakit. Alal mukhtar, mengikut pendapat yang terpilih. Maknanya ada 2 pendapat di sini. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Pandangan yang terpilih kata boleh. Pandangan satu lagi kata tak boleh jamak kerana sakit. Tak ada, Nabi tak sebut dalam sunnah jamak kerana sakit. Baik, kita akan bincang sebaik-baiknya supaya para jemaah dapat memahami isu ni dengan baik, kerana kita ni hidup atas dunia ni 2 aja, sihat, sakit. Musafir, tak musafir. 2 yang kita ada. Waktu kita sihat, alhamdulillah kita solatlah dengan pada waktu dia masing-masing. Tapi kalau sakit yang agak berat, sakit kronik kata orang, sukar, paksa nak dia sendiri nak bergerak upaya, kena tunggu anak mari, pembantu mari, mandikan dia, pakai pampers juga. Afanallahu wa iyyakum, Allah Taala selamatkan kita semua. Paksa jadi baby semula, pasal pampers. Jadi bagaimana keadaan orang ni? Kalau tidak jamak memang masyakkah. Jadi kita tengok perbahasan ulama. Tengok kitab. Itu muqaddimah untuk pelajar-pelajar mengambil tasawur. Apa makna tasawur? Tasawur ni mana ambil gambaran biar jelas masalah ini.
harus bagi seseorang itu melakukan sembahyang jamak kerana sakit. Sama ada jamak takdim, seperti melakukan sembahyang asar dalam waktu zuhur, mana solat zuhur dulu, kemudian terus asar, dengan digabungkannya dengan zuhur, ataupun jamak takhir. Jamak takhir maknanya kita tunda zuhur ke dalam waktu asar, alal mukhtar, mengikut pendapat yang terpilih. Pendapat yang terpilih, di siapa yang pilih? Ai indan Nawawi wa ghairi, iaitu mengikut pilihan Imam Nawawi dan lain-lain ulama mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi dan beberapa orang ulama mazhab Syafi'i memilih pandangan kata boleh. Dan itu adalah mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad kata boleh. Walaupun di sisi mazhab yang masyhurnya, mazhab fiqh Syafi'i, tidak boleh jamak kerana sakit. Tak boleh jamak. Kerana sakit tak boleh. Kerana apa lagi tak boleh? Kerana sakit tidak boleh. Kerana angin kuat, ribut, tak boleh. Kegelapan, terlalu gelap, dan kerana takut, tidak boleh. Itu dia panggil dua pandangan di sini. Dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang pertama, kita pilih Al-Mukhtar, pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Ahmad. Dan mazhab Malik, mazhab Malik juga tak boleh. Tak boleh jamak kerana sakit. Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, pelajar-pelajar yang ngaji ni, nama satu kitab, nama dia Matan Zubat. Cantik. Kalau kita boleh hafal, bagus. Tulis kata-kata Zubat ni. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi, ikhtarahu Ahmad wa Yahya an-Nawawi. Fi maradin qaul jali wa qawi. Isu jamak kerana sakit ni ada pandangan yang jelas, yang kuat, yang telah dipilih oleh Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dia mengatakan an jama'atin min ashabina. Nawawi kata sekumpulan daripada ulama mazhab Syafi'i mengatakan harus, boleh kita jamak kerana sakit, kerana hujan, kerana takut, kerana terlalu gelap, boleh. Qala an-Nawawi wa huwa qawiyyun jiddan. Tengok. Jadi Imam Nawawi kata pandangan ini, pandangan yang kata boleh ni kuat dari sudut dalil dia. Jadi alhamdulillah. Jadi yang masyhur mazhab tak boleh. Tak apalah, kita sekarang ni kita pegang dengan mazhab mana? Mazhab yang kata boleh. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Tapi tanda di kitab. Untuk orang sakit dan kerana hujan, dia boleh jamak tapi tidak boleh qasar. Kita sebut depan ni, tulis itu. Solat jamak tetapi tidak qasar. Ada orang kata, bukankah kalau boleh jamak boleh qasar? Tak. Jamak satu isu, qasar satu masalah. Dia tak semesti. Tak semesti kalau jamak mesti qasar. Kalau qasar mesti jamak. Tak. Kita ada kalanya kita qasar saja, ada kalanya kita jamak saja. Macam isu orang sakit, dia boleh jamak saja, tak boleh qasar. Tanda dah. Untuk pendapat yang membenarkan jamak kerana sakit itu tidak qasar, hanya jamak. Maknanya kita kena solat zuhur dengan asar berapa rakaat? Berapa? 8. Maghrib dengan Isya 7. Itu maksud dianya. Baik. Dan mengikut Al-Azra'i, salah seorang daripada ulama Syafi'i lagi, Al-Azra'i nama dia, hendaklah sakit itu masih ada pada waktu takbiratul ihram kedua-dua sembahyang yang dijamak itu. Maknanya kalau kita solat yang pertama ni kita sakit, kita pun jamak, tapi sudah takbiratul ihram jamak, tak sakit dah.
tiba-tiba hilang. Maka dia kata macam mana? Jadi kalau kita nak takbir yang kedua tu tak sakit, tak boleh jamak. Tunggu waktu dia nanti. Dan waktu salam dari sembahyang yang mula-mula antara keduanya sebagaimana hukumnya dengan sembahyang kerana hujan. Jadi tuan syekh kita dia campur dua di sini. Solat kerana sakit, jamak kerana sakit dan jamak kerana hujan. Baiklah. Dan hendaklah orang yang sakit itu melakukan apa yang lebih senang baginya. Dia kata wa yura'a al-arfaq. Kita pilih mana yang lebih senang bagi orang sakit. Apa dia maksud? Kerana sakitnya itu, maka hendaklah ia memilih yang mana lebih baik baginya, jamak takdim atau jamak takhir. Jadi senanglah kita nak pilih. Contohnya orang ni sakit, terlantar, tak ada orang nak angkat dia. Ada apa seorang yang anak dia duduk jaga untuk makan, untuk dia nak minum air. Tapi nak angkat dia, nak mandikan dia, nak tukar dia punya pakaian yang kotor ni, tak ada orang. Kecuali anak dia balik lepas waktu kerja nanti pukul 5, habis tanya kerja pukul 6. Maknanya, maka dia kena pilih jamak apa? Jamak takhir. Boleh. Itu dia niat lah. Saja aku himpun solat zuhur ke dalam waktu asar. Jelas itu boleh. Mana kita pilih? Anak dia kata, mak, kita kena solat dulu ni. Lepas maghrib ni saya keluar, lambat dah balik. Jadi, dia mandi, mak dia, ayah dia siap sakit, siap-siap berwuduk, masuk waktu maghrib, terus solat. Jamak dengan Isya, kemudian anak dia pergilah, nak pergi kerja ke, ada masyarakat lain yang dia kena buat ke. Jadi dia boleh pilih, yura'a al-arfaq, dia boleh pilih mana yang lebih baik, mana yang lebih senang untuk dia lakukan jamak tadi. Nak takdim ke, nak takhir, boleh dua-dua. Ini untuk orang sakit. Maka kalaulah penyakit itu bertambah, misalnya bertambah demamnya pada waktu yang kedua. Biasanya demam ni kalau tengah hari tahan sikit. Mulai pukul 3, pukul 4 tu menggigit dia. Maka hendaklah ia mendahulukan niat sembahyang yang kedua itu, sembahyang asar dengan syarat-syarat jamak takdim. Kita tahulah biasa penyakit ni dia seria pukul 4 petang. Jadi jangan tunggu pukul 4 baru nak sembahyang. Solat awal jamak takdim. Selesailah masalah dia je. Adapun kalaulah penyakitnya itu bertambah pada waktu yang pertama. Biasanya penyakit dia mula pukul 12 sampai pukul 5 petang, contohnya. Maka hendaklah ia mentakhirkan sembahyang yang mula-mula itu dengan berniat jamak pada waktu yang mula-mula itu. Yakni hendaklah ia meniatkan sembahyang zuhur yang akan dilakukan pada waktu asar itu pada waktu zuhur lagi. Sama tempat kita musafir jugalah. Maknanya duduk dalam waktu zuhur, dia niat, ya Allah, aku lewatkan, takhirkan solat zuhur ini ke dalam waktu asar. Dia kena niat macam tu. Kena niat lagi tu. Yakni ia hendaklah meniatkan sembahyang zuhur yang akan dilakukan pada waktu asar itu pada waktu zuhur lagi. Jangan tunggu habis waktu zuhur baru niat. Lah. Maknanya kalau dia tak niat jamak takhir, tamat waktu zuhur, dia berdosa. Kerana keluar waktu, dia tidak ada niat dan dia tidak solat. Kemudian ia boleh lakukan jamak itu pada waktu asar dan pada waktu penyakitnya agak reda. Mana kalau ada penyakit yang berwaktulah. Tadi kita kata tadi keadaan yang macam zaman kita ni, zaman tak ada pembantu, sama juga. Satu lagi isu zaman kita hari ni, waktu boleh pilih. Waktu boleh pilih. Contohnya, doktor kata awak akan masuk dalam bilik OT, bilik pembedahan ni pukul 2 tengah hari. Pukul 2 masuk, pembedahan ni ambil masa 5 jam. 2 sehingga 5 berapa? Pukul 7. Pukul 7 baru keluar. 7 dah maghrib. Maka dia kena solat jamak takdim. Solat lalu. Sembahyang zuhur, jamak takdim dengan asar. Dia keluar pukul 7 nanti, mestilah tak larat, lembek, tak bermaya. Tunggu dia rehat dulu 3 jam. Dia niat jamak takhir pula, maghrib dengan isya pada jam 10, pukul 12 malam,
apabila pulih balik dah dia punya tenaga. Jadi kita boleh pilih. Boleh pilih. Dan banyaklah kita tengok pandangan-pandangan ulama semasa yang beri masalah ini. Kita akan tengok nanti baiklah. Segulungan ulama mutaakhirin. Jadi sebahagian ulama yang mutaakhir, maknanya yang kemudian lah, menetapkan makna sakit. Dia kata apa makna sakit, definisi sakit yang boleh jamak ni setara mana? Ialah sesuatu yang memayahkan pelaksanaan sesuatu yang fardu dalam waktunya. Maknanya kalau dia nak semaya zuhur dalam waktu dia tu sukar. Kerana sakit ke, kerana tak ada orang nak bantu ke, kerana apa, maka ini dia punya SOP dia. Satu, seperti kesulitan berjalan dalam hujan yang membasahkan pakaian. Ini tu wasiat kita dia capur sekali dengan hujan. Jadi ibarat katanya orang sakit ni seperti orang yang mendapat kelonggaran bila untuk solat ketika hujan. Dalam Islam ni, kita akan bincang juga nanti tentang masalah solat ketika hujan lebat. Kata segolongan lain ulama, ada juga ulama lain bagi definisi sakit. Yang dimaksudkan sakit itu ialah mestilah kesulitan itu adalah kesulitan yang zahir, yang lebih lagi daripada itu, yakni lebih daripada sekadar kesulitan melakukan fardu seperti kerana hujan yang membasahkan pakaian. Contoh apa? Bagi tahu senang-senang. Iaitu kesukaran yang mengharuskan duduk dalam melakukan solat fardu. Maknanya dia ni nak berdiri tak boleh. Kalau berdiri rebah, terbalik, ataupun memang tak boleh bangun dah. Solat sambil duduk. Itu dia panggil ciri-ciri sakit yang boleh jamak. Sakit yang boleh jamak. Yakni sembahyang fardu. Dan inilah qaul yang aujuhnya, yang jelasnya, kita tengok orang sakit itu setara mana, sakit yang boleh dipanggil masyaqqah, sehingga dia tak boleh nak berdiri. Mana tak boleh nak berdiri, dia boleh, ulama kata awak ni boleh solat sambil duduk dah, nak bangun tak larat, maka orang ni boleh dijamakkan kalau perlu. Itu masalah jamak, masalah sakit. Adapun masalah hujan, sejak lagi ya, ada tambahan tu. Letak bintang itu kita akan bincang bab hujan. Sekarang ni anak nak masuk, nak sudah isu satu-satu. Satu lagi cadangan, ini kepada anak-anak penjaga orang sakit. Yang ni jamak sungguh, jamak sengoti. Maknanya kita jamak zuhur dengan asar, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Satu lagi, dia panggil jamak suri. Tulis pelajar ni. Jamak suri, gambaran jamak tapi tidak jamak. Gambaran jamak tapi tidak jamak. Macam mana? Orang ni sakit, tak boleh nak bergerak, anak dia mari pukul 4 petang. Asar pukul apa? 4:30. Mana dalam jangka 20 minit, 15 minit, dia bersihkan pesakit ni, dia mandi ke, dia tukar pakaian ke, macam ikutlah, yang penting dia dah bersihkan, ambil wuduk, maka pesakit ni solat. Dia pun semaya zuhur, sudah semaya zuhur, tengah duduk zikir astagfirullah, astagfirullah, orang azan asar. Dia pun Allahu Akbar, semaya asar. Itu dia panggil jamak. Jamak apa? Jamak suri. Mana gambaran jamak tapi tidak jamak. Dia tak jamak, dia solat zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Itu jamak suri. Jadi kita tengoklah ayyuhuma arfaq. Dalam kitab ni kata yura'a al-arfaq. Makna kalau mampu boleh, si pesakit yang kita jaga ni boleh solat dalam waktu dia, zuhur dalam waktu dia, asar di awal waktu, itu yang terbaik. Tapi kalau memang tak boleh, masyaqqah ni sukar, kerana beberapa isu yang telah kita bincangkan tadi, bolehlah kita jamak. Wallahu alam. Itu di antara perkara jamak yang kita kena buat. Banyak lagi lah kalau kita kumpul dalam kitab-kitab, contohnya tentang khilaf Syafi'i dengan
dengan mazhab Hambali tadi selesailah. Imam Nawawi dah pilih pandangan yang kata boleh tu boleh lah, tak payah duduk cari banyak kita pun. Baik, saya ambil satu muzakarah, tanda ni pelajar. Muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan Hal Ahwal Islam Malaysia kali yang ke-49. Dulu orang panggil fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, sekarang ni tu dipanggil muzakarah. Panggil apa pun, yang pentingnya satu keputusan. Yang bersidang pada 19 September tahun 2000, yang telah membincangkan soal jamak kerana menjalani rawatan penyakit kronik di hospital-hospital. Jadi fatwa ni dia bincang tentang hukum jamak kerana sakit kronik di hospital. Maka muzakarah telah memutuskan bahawa hukum solat jamak kerana rawatan penyakit kronik yang memakan masa yang lama, seperti menjalani rawatan hemodialisis, panjang tu, berapa jam dia punya masa, bagi penyakit buah pinggang dan seumpamanya, harus untuk dia jamak. Maknanya kalau dia masuk pukul 3 untuk keluar pukul 6, dah pukul 3 jam berapa, lebih kurang lah dia punya lama masa, dia pun tak larat. Jadi bolehlah kita benarkan orang ni ketika menerima rawatan itu jamak lah. Jadi kita kata ini satu kelonggaran yang kita boleh buat. Jadi alhamdulillah, rukhsah ataupun kelonggaran untuk jamak ini satu perkara yang memudahkanlah. Jadi kita pilihlah di antara yang mudah, jangan ambil yang payah. Ambil yang mudah, jangan ambil yang payah. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada jamak kerana hujan. Tulis di tepi kitab tu, al-jam'u li ajlil matar. Jamak kerana hujan pula. Boleh ke tak boleh jamak kerana hujan? Tatimmatun, tengok dalam kitab ni terjemahan tulis tambahan, pelengkap kepada perbincangan. Kama yajuzul jam'u bil maradi yajuzu bil matari. Ini dalam kitab i'anah, tak ada dalam kitab Fathul Bari, Fathul Mu'in. Tambahan, sebagaimana boleh dijamak sembahyang kerana sakit, demikian pula boleh dijamak sembahyang kerana hujan. Sukalah orang Malaysia hujan semua ni. Nak banjir pula mari, sudah. Tetapi dia beza. Sakit kita boleh pilih jamak takdim, jamak takhir. Untuk hujan satu jamak je, iaitulah jamak takdim sahaja. Jamak kerana hujan hanya boleh jamak takdim saja, tak boleh jamak takhir. Walaupun bagi orang yang bermukim, kita bermukim tak gimana tapi hujan lebat, bukan musafir, itu adalah berdasarkan kepada hadis riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamak kerana hujan, dia kata ada. Yakni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya suatu di mana dengan tidak ada sebab takut ataupun musafir. Jadi pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia jamak di Madinah. Tak ada takut, maknanya bukan kerana takut dan bukan juga kerana musafir. Wala safarin, bukan kerana musafir. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh. Kata Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Malik juga, ara zalika bil matari. Dia kata saya nampak berpendapat itu adalah kerana hujan. Kerana hujan. Mana Nabi kita jamak tu kerana apa? Kerana hujan, di ajlil matar. Maka oleh kerana Nabi kita hujan, dia pun jamak. Ada hadis itu menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu bil Madinati 7 wa 8. Dengar ni ayat. Nabi pernah solat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat. 7, apa dia 7? Maghrib, Isya, 8 Zuhur dengan Asar.
Faqala Ayub ni nama rawi hadis, Ayub Sakhtiani kata, la'allahu fi lailatin matiratin. Yani boleh jadi pada malam hujan yang terlalu lebat. Pada malam hujan terlalu lebat yang menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamak. Jadi waktu dia, tapi syarat dia jamak takdim saja, tak boleh jamak takhir, tak boleh jamak takhir. Tengok tu. Dan hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, satu lagi hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis ini pun sahih. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an bil madinati min ghairi khaufin wala safari. Pernah Nabi kita jamak di Madinah tanpa musafir, tidak takut, tidak musafir. Qala Abu Zubair fa sa'altu Sa'idan. Aku tanya Sa'id rawi hadis ini, lima fa'ala zalika. Kenapa Nabi jamak tu? Faqala sa'altu Ibn Abbasin kama sa'altani. Aku tanya Ibn Abbas, kenapa Nabi jamak di sini? Faqala arada an la yuhrija ahadan min ummatihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mau menyusahkan umat dia. Jadi boleh kita solat jamak, tapi jamak takdim di mana? Di masjid. Dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat dianya solat jamak takdim di masjid, bukan di lain. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Tapi syarat dia, tengok dia punya syarat bawah. Dan disyaratkan dalam sembahyang itu syarat-syarat jamak takdim yang telah disebutkan dahulu daripada ini. Satu, ini perlu ditambah syaratnya. Syarat dianya, hendaklah hujan itu masih ada pada waktu takbiratul ihram, sembahyang yang mula-mula, dan ketika salam daripadanya, dan kekal hujan itu sampai takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Mana hujan ni lebat sungguh. Satu syarat. Yang kedua, bahawa hendaklah orang yang hendak melakukan jamak secara jamak itu sembahyang dalam satu tempat seperti masjid atau lainnya yang jauh dari pintu rumahnya dengan demikian rupa, sehingga ia terganggu dengan hujan pada jalannya sampai basah pakaian. Ginilah kaedah dianya. Kita sekarang ni berkumpul zuhur di masjid, ramai-ramai zuhur, hujan ni lebat. Manakala kita balik mungkin nak mari pula sukar, air naik ke, hujan terlalu berbahaya, dengan air laju, maka kita jamak lalu zuhur dengan asar, jamak takdim, tidak qasar, solat 8 rakaat zuhur dengan asar. Lepas tu kita balik, tak payah mari dah, asar nanti tak payah solat dah, kita dah solat jamak. Itu syarat dia. Tapi kalau kita semaya rumah kita, boleh ke tak boleh? Awak duduk rumah, salat jama'atan fi baitihi, kita semaya rumah kita lah, kita tak pergi masjid ni, hujan, semaya rumah, boleh jamak ke tak boleh? Tak boleh jamak. Sebab awak duduk rumah dah, nanti asar kan semaya pula, apa peliknya? Maksud dia boleh jamak ketika di masjid. Sebab apa? Sebab nak mari pula ke masjid masyakkah. Jadi biasanya kalau ni banyak juga kes-kes berlaku ni, macam kita kata zuhur hari ni air hujan lebat, jangkaannya kita mari ni nak mari pula tak boleh dah, air naik ke, air sungai melimpah ke, maya jamak lah. Tapi kalau setakat kita baca kitab ni, hujan yang membasahkan pakaian, mana ada hujan tak basah? Maknanya hujan bukan setakat membasah pakaian, boleh memberi kesan kepada perjalanan kita. Tapi kita orang Malaysia ni negara hujan, pelik kau tak boleh dengan hujan lagu ni. Tak pelik. Hak peliknya tak hujan pun tak pergi masjid juga. Waktu tak hujan ramai kau pergi masjid. Abu hujan sikit, jamak ustaz, jamak imam. Kita nak mari pula tak payah, kata muka ni tak hujan pun tak mari ni. Nah, jadi cuma dari segi hukumnya hujan yang beri mudarat, maka kita solat jamak. Itu boleh. Baiklah. Maka kalau dia semaya sore dia, tak boleh. Dia semaya sore di masjid, takut jamak lalu. Sekarang semaya rumah, dia balik rumah kan, semaya sore rumah juga, tak ada masalah. Itulah di antara syarat-syarat dianya boleh. Baiklah para pelajar sekalian, tengok di bawah. Ataupun tengok ni,
Syarat dianya di masjid ada ataupun mereka itu sembahyang seorang diri. Walaupun di tempat jemaah. Mana dia maya seorang dia di masjid. Tapi tak ada orang lain. Tak boleh jamak. Maka di dalam keadaan-keadaan itu jamak tidak diharuskan kerana mereka itu tidak diganggu dan disakiti oleh adanya hujan. Tak ada masalah lah awak pakai maya seorang-seorang, pakai maya seorang, balik rumah lah. Asal kali pun solat seorang juga. Sebagaimana kamu solat seorang di masjid tadi. Itu satu kaedah. Jadi alhamdulillah lah para pelajar sekalian, ini di antara kelonggaran yang dibenarkan, jamak li ajil matar, sampai peringkat waktu azan kalau bila azan, lepas pada azan tu dia kena cakap pula, ala wasallu fi rihalikum, kamu solat dari rumah, kalau tak mari lagi solat je di rumah. Boleh kita sebut waktu hujan lebat, hujan yang berbahaya. Kalau hujan macam kita lah ni jangan ada sebut, tapi lah tak perlulah bawa payah apa sampai, tak bawa payah pun boleh nyelik celah hujan dah. Kau tak boleh nyelik? Boleh ya, nyelik celah bangun ni lah, celah hatak. Baiklah, dua isu yang kita bincangkan secara ringkasnya, iaitu isu jamak kerana hujan dan jamak kerana sakit. Jadi kita kata alhamdulillah para pelajar sekalian, masalah jamak sakit tu rasa jelas dah. Kita boleh jamak setelah, dan dalam majlis fatwa Malaysia pun telah pun mengharuskan jamak bagi orang sakit itu, alhamdulillah. Ada lagi lah nama-nama ulama, yang pentingnya kita nak ambil kesimpulan saja, boleh kita buat. Ada lagi lah beberapa rukhsah. Beberapa rukhsah jamak kerana hajat atau keperluan. Kita tambah sikit ni. Jadi ada kajian dalam pandangan ulama semasa, dia kata dalam mengharungi kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mengelak daripada menghadapi keadaan suasana yang kritikal dan keperluan yang mendesak sehingga melibatkan waktu pelaksanaan solat. Contohnya doktor, pakar bius dan jururawat serta pasukannya yang menjalankan pembedahan kecemasan di dewan bedah dalam tempoh yang lama. Jadi dia orang ni kalau perlu dia boleh jamak solat. Qasar tak boleh, dia boleh jamaknya. Doktor jamak. Satu, pegawai dan anggota bomba ada penyelamat yang menjalankan tugas menyelamat mangsa kemalangan, memadamkan kebakaran. Dia terbakar tu, contohnya maghrib. Allah Ta'ala selamat kita. Waktu maghrib pendek ya, tengah duduk ada api tu tak ada nama ayam maghrib, dia boleh niat jamak takhir. Dia kira tidak berdosa, tapi dia kena niat lah, kena ajar ke anggota-anggota kita ni, sekiranya keadaan terdesak sedemikian, kita niat jamak takhir, baru tak berdosa. Yang ni habis kebakaran selesai semua, dia solat lah, solat maghrib dengan isya jamak takhir. Dan lain-lain petugas-petugas lah, petugas-petugas yang memerlukan kepada keadaan yang terdesak itu bagaimana, itulah yang disebut dalam keadaan yang terdesak yang boleh kita jamak, insya-Allah. Banyak lagi lah soalan-soalan. Nah, jamak kerana jam boleh ke tak boleh? Jalan jam. Tapi jalan jam kita duduk atas jalan, atas tanah, boleh ya turun. Solatlah tepi kereta tu sekejap. Dia kata tak ada air, debu ada. Tapi kalau ni jalan 3 tingkat, duduk atas sekali kita ni, nak turun macam mana? Jadi air tak ada. Jadi kita kena tengok juga dalam sudut keperluan yang mendesak. Ramai juga ni, dia kata ada ke hadis Nabi jamak tu, dia mari bisik ustaz saya nak kunduri anak ni, bolehkah kita jamak? Rasa-rasanya sekat kenduri anak tak sampai peringkat darurat lagi nak solat. Dia lagi maya zuhur. Kau tak ada dah. Kalau naknya dah, kalau tak sih memang tak dah. Jadi ada waktu kita rasa terdesak, darurat, jadi kita sak jamak. Tapi kalau rasa benda tu boleh tidak dijamakkan kerana khilaf ulama tadi, sakit pun tak dijamak dalam mazhab Syafi'i, kecuali pendapat Mukhtar ya boleh. Jadi kalau setakat sikit-sikit masyakkah tu
kita aturlah jadual untuk kita solat, jangan tak solat. Ramai juga ni orang tanya ni. Dia kata, Ustaz, kalau kita tak jamak ni, penuh habislah makeup ni, nak ambil wudu. Dah sudah lah. Pengantin-pengantin ni tanya soalan ni. Penuh makeup dia panggil. Makeup pula tebal molek. Bayar mahal, pukul 12 makeup dah. Kata awak ambil wudu sia-sia. Sudah makeup masuk zuhur maya. Orang kita maya pukul 9 betul lah, jamak lah. Orang kita mah tak sedut jamak lah, maya dulu. Macam-macam lah dunia nak cari kelonggaran. Kita kata Islam itu mudah. Tulis. Islam itu mudah, tetapi jangan mempermudahkan Islam. Itu beza. Islam ni mudah. Orang sakit tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh semaya pada waktu, kita boleh jamak. Tapi mempermudahkan Islam tak boleh. Kenapa awak tak solat? Duduk dalam hospital kan ni? Nak solat apa? Lah. Dalam hospital kita ada air, kita ada tempat solat. Yang duduk atas katil hospital pun boleh solat. Tak boleh berdiri sambil duduk. Tak boleh duduk sambil baring. Tapi tak solat. Lah. Contoh Islam itu mudah apa dia? Nak berdiri tak boleh. Duduk. Duduk pun tak larat. Tidur. Boleh solat sambil tidur. Itu Islam itu mudah. Tapi kalau siapa tak solat, mana tak solat tu? Sakit. Itu dia panggil mempermudahkan agama. Itu bahaya. Jangan mempermudahkan agama. Mengambil rukhsah, kelonggaran dalam agama itu dibenarkan, tetapi mempermudahkan agama tidak dibenarkan. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada khatimatul bab, penutup bab ni. Penutup bab kita ni, kata di Syekh kita ni, Syekh Malibari, dia kata apa ni? Qala syekhuna, berkata guru kami. Guru dia tu Ibnu Hajar. Boleh. Qala syekhuna, guru dia tu siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Syarah Al-Minhaj, nama dia Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada Minhaj An-Nawawi. Sesiapa yang menunaikan suatu ibadat, ini tajuk baru ni. Tajuk taklid, melakukan ibadat taklid kepada pandangan mazhab lain. Boleh ke tak boleh? Ingat tajuk. Melakukan ibadat dengan taklid mazhab lain. Kata guru kami, Ibnu Hajar, sesiapa yang menunaikan sesuatu ibadat dengan cara yang diperselisihkan pendapat ulama tentang sahnya, tanpa bertaklid kepada qaul yang mengesahkan cara itu, maka wajiblah ia mengqadakan ibadat itu kerana ia terdahulu melakukan ibadat itu, walhal dia tahu mengikut mazhabnya itu tidak sah. Dan ia pula tidak bertaklid kepada pihak yang menyatakan sah itu. Maka itu dikira sebagai abas main-main. Main-main dengan hukum. Yakni amalan itu tiada faedah. Apa awak ni mu tahu benda ni salah mazhab kita, pergi buat juga, tapi tidak niat taklid mazhab lain. Itu masalah taklid. Tengok nota di bawah. Tentang ibadat yang ada khilaf, sah tak sah ni, contohnya ialah seperti jamak sembahyang kerana nusuk, kerana ibadat haji. Nisbah bagi orang yang perjalanannya dekat, seperti orang Mekah. Orang Mekah dia pergi Mina, dia jamak, dia qasar. Maka ada khilaf pendapat tentang sahnya itu. Imam Abu Hanifah kata sah, sebab jamak kerana nusuk, kerana haji, bukan kerana musafir. Walhal Imam Syafi'i menyatakan itu tidak boleh. Syafi'i kata tak boleh. Macam mana awak pergi ikut pula tak boleh. Maka bila seorang yang bermazhab Syafi'i melakukan sembahyang jamak dengan tidak bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, maka wajib ia mengulangi sembahyang itu. Maka kalaulah ia bertaklid pada imam itu walaupun selepas melakukannya, fa in qalladahu walau ba'dal fi'li, maknanya lepas dia buat, dia semaya dah, tapi dia tak ingat pun nak ikut mazhab Hanafi. Lepas maya dia pun ingat, dia kata aku ikut Hanafi, maka sah dan tidak wajib mengulanginya sembahyang itu. Jadi sahlah sembahyang itu.
Payah juga ni. Orang ni tu jauh tu Mekah tu. Tak. Dia ni garu. Dia garu dalam air, kena dia punya awal. Batal ke tak batal wuduk dia? Batal. Ada mazhab kata tak batal. Mazhab Abu Hanifah dia kata tak batal, dia kata. Sebab benda tu stokoh dia juga. Batal apanya? Jadi kalau dia tak taklid, maka dia kena qada balik sebab salat dia tadi tak sah. Tapi kalau dia taklid tak apa. Itu contoh. Budak ni segah suka dengan contoh-contoh ni. Nak dengar lagi ke? Allahu Akbar. Maka baiklah, itu masalah taklid tak taklid. Cuma bagi kitanya satu benda. Dalam fiqh ni dia ada dua. Satu dia panggil taklid kepada imam. Bagi orang yang langsung tak tahu. Orang ni tak tahu mazhab gapo. Mazhab dia je, mazhab ustaz dia, mufti dia. Dia tanya, "Syekh, boleh buat gini-gini?" Syekh kata boleh. Itu mazhab dia tu. Faham tak? Bagi orang ammi, orang awam, mazhab dia apa? Mazhab dia nya mazhab tok syekh dia. Kalau tanya, saya mazhab Syafi'i, kitab ke apa? Tak tahu kitab, tapi ustaz saya bagi tahu. Itu dia panggil taklid itu. Tapi bagi orang yang belajar dengan ni, bagi orang yang mengaji, dia boleh semak. Masalah solat dibina, solat jamak dengan qasar. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi solat jamak qasar di Arafah. Nabi semaya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kemudian daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, Nabi kita solat jamak takhir di Muzdalifah, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ulama mengatakan, ulama beza sini pandangan. Ada kata, Abu Hanifah kata, dia jamak tu kerana haji. Ada kata, dia jamak kerana dia musafir, dia mari daripada Madinah. Jadi kita nak ikut mana? Hak musafir ke hak haji? Maka disitulah khilaf para ulama mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak beritahu pun kepada orang Mekah. Hei orang Mekah, hak mari Mekah ramai juga ikut haji tu. Warga Mekah, kamu kena solat 8 rakaat. Kena solat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sebab kamu orang Mekah tak musafir. Tidak ada riwayat Nabi sebut. Tapi waktu Nabi buka kota Mekah, dia bagi tahu. Waktu Nabi di Mekah, pembukaan kota Mekah, dia kupul Mekah nak ambil Quraisy. Nabi kata, "Ya ahla Makkah, atimmu fa inna qaumun safar." Orang Mekah, kamu sempurnakan salat. Hak 4 jadi 4 kerana kami musafir. Tapi waktu haji Nabi tak sebut. Maka itulah kata di para pengkaji ahli hadis, ulama hadis kata bahawa kita sunnah ikut Nabi, solat di Mina, solat di Arafah, solat di Muzdalifah, solat di Arafah dengan Muzdalifah jamak, tidak qasar, jamak qasar. Arafah, Muzdalifah jamak dan qasar. Di Mina Nabi tak jamak, qasar tak jamak. Dia solat 2-2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maghrib apa? Berapa maghrib? 1.5. 3 rakaat, isya 2 rakaat. Mana fi waqtihi. Dia solat pada waktu dia. Jadi sekarang ni alhamdulillah bagi orang yang belajar, yang mengaji tentang mazhab-mazhab ini, dia panggil itu uslub ittiba'. Ittiba'ud dalil. Kita berpegang kepada dalil sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Nawawi kata apa tadi? Pendapat yang mengatakan boleh jamak itu qawiyun. Pendapat yang hujahnya kuat sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a fil madinati min ghairi khaufin wala safarin. Pernah Nabi kita jamak di Madinah tanpa takut dan tanpa musafir. Sebab apa? Itu untuk keperluan ketika mendesak. Kita kata wallahu alam. Jadi tak payahlah berniat pula, aku ni
solat jamak sakit ni lillahi ta'ala kerana ikut mazhab Hanafi, kita kata tidak perlu itu. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan demikian, cukuplah kita mengatakan bahawa dalil-dalil yang menunjukkan pendapat imam-imam kita juga taklid pada mazhab Syafi'i, taklid juga pandangan ulama-ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain imam yang membolehkan. Cuma kita kata berdasarkan dalil mereka. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita ni, insya-Allah. Habislah bab solat orang hidup. Sekarang kita berpindah kepada faslun fi salati 'alal mayyit. Fasal salat mayat. Insya-Allah kita akan sambung solat mayat ini dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.